Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah hari ini hari yang kedua, siri yang kedua bersama Ustazah Hidayah. Okay, bersama Ustazah Hidayah. Siri yang kedua iaitu makhraj huruf, siri yang kedua. Semalam kita dah kongsikan bersama-sama berkenaan dengan makhraj huruf siri yang pertama. Hari ini insyaAllah kita akan khatamkan tajuk makhraj huruf. Alright, okey, jom. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dulu pengajian kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Okay, insyaAllah Ustazah ulang kaji sedikit macam biasa. Bila Ustazah selia kelas, pelajar-pelajar Al-Bari Batu Belah Kelang yang belajar dengan Ustazah, dia fahamlah cara Ustazah macam mana. Memang dia akan ulang dulu. Okay, dia ulang dulu sebelum masuk pada pelajaran yang seterusnya. Okay, boleh tengok pada slide yang Ustazah kongsikan ini. Ini adalah gambar rajah nota berkenaan dengan makhraj huruf. Okay, makhraj huruf. Okay, makhraj huruf adalah nama bagi tempat yang melibatkan 5 anggota. Okey, 5 anggota. Apa anggota tersebut? Jom tulis di ruangan komen. Yang pertama, lidah. Okey, yang kedua, bibir. Yang ketiga, rongga mulut. Yang keempat, rongga hidung. Dan yang kelima, rongga kerongkong. Jom tulis di ruangan komen. Ada 5 anggota untuk menghasilkan 3 bacaan. Untuk menghasilkan berapa bacaan? 3 bacaan. Okey, bacaan yang pertama adalah bacaan sebutan huruf hijaiyah. Okey, yang kedua bacaan panjang dan bacaan dengung. Ada yang tanya Ustazah, bacaan sebutan huruf tu bagaimana? Okey, huruf hijaiyah ada 28 semuanya. Yang mana daripada 28 huruf itu menghasilkan 336 bunyi. Macam mana boleh terhasil 336 bunyi ni Ustazah? Cuba tengok dekat gambar rajah dekat bawah tu, Ustazah ada buat yang menerima tanda. Bacaan sebutan huruf itu, yang mana huruf alif sampai ya, yang mana alif itu digabungkan antara alif dan hamzah. Okey, digabungkan. Okey, dan tidak ada lam alif, mana kata ada 28 saja yang menerima baris atas. Mana bunyi apa baris atas? A di belakangnya. Kalau baris bawah bunyi I di belakang, baris hadapan bunyi U di belakang. Itu bacaan tanda pendek. Okey. Adapun bacaan tanwin, bagaimana bacaan tanwin? Baris 2. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Adapun bacaan sukun. Sukun adalah bacaan mati dan seterusnya bacaan sabdu iaitu tanda W kecil. Dan huruf itu sendiri ada keluarkan bunyi. Jadi semuanya, setiap huruf, 28 huruf tu setiap satu menghasilkan 12 pembunyi. Hasil daripada Ustazah sebut tadilah. Pendek, tanwin, sukun, sabdu dan ada panjang. Dia ada 5 semua. Alright, dia ada 6 semua. Okey, boleh? Jadi itulah bacaan sebutan huruf hijaiyah yang mana semalam kita dah sentuh 2 anggota yang terlibat untuk menghasilkan bacaan huruf tersebut. Apa anggota yang pertama semalam? Jom kita ulang kaji sama-sama. Semalam kita dah kongsikan berkenaan dengan rongga halkum. Ingat lagi tak rongga halkum? Ni rongga halkum kita ni. Kalau pelajar Ustazah dia akan ingatlah pokok kelapa toreh 2. Ustazah bagi hint macam tu je. Dia dah ingat dah apa huruf-huruf tersebut. Apa huruf-huruf tersebut. Okey, ni huruf kha. Huruf kha level pertama. Huruf kha. Okey, level yang kedua huruf ghain. Ingat lagi cara Ustazah buat latihan semalam. 2 jari letak di rongga kerongkong level pertama. Okey. Huruf kha, huruf ghain. Turun bawah, hilang titik. Jadi huruf apa? Huruf ha dan juga huruf ain. Huruf
ha dan juga huruf ain. Huruf ha turun bawah, ha simpul. Huruf ain hilang ekor jadi huruf hamzah. Inilah kedudukan huruf di rongga kerongkong yang hanya ada 6 sahaja. Hanya ada 6 sahaja huruf di rongga kerongkong. Okey, Ustazah kenal pasti beberapa masalah sebutan huruf di kalangan pelajar. Kebanyakannya huruf kha di level pertama ini. Ramai yang baca huruf ha. Kemudian huruf ha level kedua dan ha level ketiga itu tak ada beza. Okey, ingat lagi tak semalam siapa yang join bersama Ustazah? Macam mana Ustazah nak bagi beza huruf kha, ha dan ha? Ingat lagi apa dia? Selamat datang hari-hari. Okey, jom kita cuba. Okey, kita cuba daripada bawah lagi level ketiga. Okey, level ketiga. Okey, jom ni level ketiga. Pak Ustazah? Okey, ini level yang ketiga. Level yang kedua, level yang pertama. Huruf kha, ha, ha. Alright, okey, macam mana? Selamat datang ke hari-hari. Selamat datang ke hari-hari. Hari-hari H dia tu relax je. Tapi kalau kita pergi kepada level yang kedua, selamat datang ke hari-hari. Tekan sikit. Selamat datang ke hari-hari. Okey, naik lagi atas. Tekanan yang makin kuat. Selamat datang ke khari-khari. Khari-khari. Okey, jadi kalau kita baca huruf kha, sekadar ha, agak-agak, praktikalnya Ustazah bagi tahu pada pelajar Ustazah, kita nak buang kahak. Nak sebut huruf kha ni macam nak buang kahak. Kalau kita sebut ha, keluar tak kahak agak-agaknya. Okey. Jadi kena berhati-hati untuk menyebut huruf-huruf tersebut sebab bila kita tersalah sebut dia akan mengubah maksud. Itu yang kita nak elakkan. Alright. Okey, itu untuk huruf di rongga kerongkong. Semalam Puan Roziah ada permintaan, Ustazah jom kita mentara sikit. Okey, jom mentara Ustazah apa dia? Okey, tengok pada slide. Okey, mentara dia. Okey, ni mantra dia pada slide ni. Okey, bawah dia tu. Ni mantra, bawah dia tu sukunkan. Ni cara untuk kita buat latihan untuk bab makhraj ni. Okey, mantranya contoh huruf kha. Okey, dengar Ustazah baca sambil ikut bersama-sama. Jom ajak anak isteri, mak, ayah. Okey, bersama-sama kita buat ulang kaji pada petang ini untuk huruf-huruf yang berada di anggota berkenaan. Okey, huruf kha. Kha, khan, wali, khakhna, minal, mukhni, mukhakhan, wali, khakha. Okey, jom lagi sekali. Sama-sama. Khakhan, wali, khakhna, minal, mukhni, mukhakhan, wali, khakha. Kalau matikan, ikh, ukh. Okey, tengok cara bacaan. Tengok mulut kita. Adakah kita memuncungkan mulut kita waktu kita sebut huruf kha? Okey, lagi sekali saya mantarakan. Khakhan, wali, khakhna, minal, mukhni, mukhakhan, wali, khakha. Huruf kha. Okey, bila mati, ikh, ukh. Hati-hati bukan ikh. Tak ada macam tu rupa dia. Tak ada sampai macam tu rupa dia. Okey, boleh? Alright, seterusnya huruf ghain. Ghaghan, wali, ghaghna, minal, mughni, mughaghan, wali, ghagha. Ghairil magh. Jangan muncung Ghairil magh. Ghairil magh. Jangan ghairil magh. Apa muncung-muncung? Alright. Okey, ghain. Seterusnya huruf ha. Tekan sikit. Hahan, wali, hahna, minal, muhni, muhahan, wali, haha. Okey, huruf ha tekan. Huruf ain, ingat jangan pergi ke mana? Ain, jangan pergi ke rongga hidung. Jangan pergi ke rongga hidung. Dia di rongga halqum sahaja. A'an, wali, a'na, minal, mu'ni, mu'a'an, wali, a'a. Itu rongga halqum. Kalau biasa baca macam mana? A'an, wali, a'na, minal, mu'ni, mu'a'an, wali, a'a. Itu rongga hidung. Huruf ain bukan berada di rongga hidung. Dia ada hurufnya tersendiri berada di rongga hidung. Okey, jadi buat latihan
Okay, macam mana belajar untuk ain? Kepit hidung tu. Tak nak bagi ain duduk kat situ. Alright, seterusnya huruf ha. Hahan walihahna minal muhni muhahan walihaha. Huruf hamzah, jom sama-sama. Aan wali'ana minal mu'ni mu'aan wali'a'a. Alright, itu adalah apa dia tu? Huruf-huruf di rongga halqum. Okey, seterusnya kita pergi ke mana? Kita pergi ke bibir. Okey, sebelum kita masuk pada pelajaran seterusnya. Bibir ada 4 saja. Okey, bibir ada 4 saja hurufnya. Huruf fa, ba, waw, mim. Fa, ba, waw, mim. Ingat lagi huruf fa, gigi atas, bibir bawah. Fa, fa, fa. Fafan, walifafna. Jangan walifafa. Tidak ada fafa. Fafan, walifafna. Minal mufni. Mufafan, walifafa. Okey, seterusnya ba. Baban, walibabna. Yang tu ada lantunan. Okey, pertama kita dah jumpa dah huruf qalqalah ni. Yang pertama huruf ba. Ada lagi 4. Kita cari hari ni kat mana dia ada 4 huruf lagi ni. Ba. Baban, walibabna. Minal mubni. Mubaban, walibaba. Waw. Wawan, waliwawna. Minal muni. Muwawan, waliwawa. Huruf mim. Maman, walimamma. Minal munni. Umaman, walimama. Okey, boleh? Okey, anda dah bersedia untuk seterusnya? Seterusnya Ustazah bukan sekadar bersedia. Bahkan Ustazah sediakan benda ni. Okey, apa ni? Okey, ini untuk bantu para penonton dan pendengar lebih mudah nampak huruf-huruf yang terhasil di lidah. Untuk lebih mudah nampak huruf-huruf yang terhasil di lidah. Okey, saya tunjukkan. Okey, siapa yang ada nota buka muka surat 6 tu. Okey. Okey, buka muka surat 6 itu. Okey, nota ini hanya RM10 saja. Jom. Sangat bermanfaat. Okey, untuk lidah. Okey, untuk lidah. Okey, untuk lidah, insya-Allah saya akan gunakan gambar raja ini, nampak ke? Okey. Okey, untuk lidah. Okey, untuk lidah dia ada tempat yang pertama bahagian pangkal, yang kedua bahagian tengah, yang ketiga bahagian sisi, yang keempat bahagian hujung. Okey, jom kita tengok satu persatu. Pangkal ada huruf qaf dan kaf. Kemudian tengah ada huruf jim, shin, ya. Sisi ada huruf dad. Hujung lidah, lelangit depan, nun, lam, ra. Hujung lidah gigi atas bahagian atas, ta, dal, ta. Hujung lidah gigi atas bahagian bawah, tambah titik je daripada atas tu tunggu bawah, dha, tha, zal. Hujung lidah ke gigi bawah bahagian bawah, sad, zai, sin. Okey, jom. Tengok dekat whiteboard kat depan ni. Okay. Kita pergi satu persatu untuk lidah. Sebab lidah ni banyak lidah ni banyak huruf yang terhasil di lidah. Okey, ingat tadi kita nak cari 28 huruf. 6 huruf dah jumpa dekat rongga kerongkong. Kemudian dekat bibir ada 4. Dah ada berapa tu? 10. Lagi 18. Makna kata 18 huruf berada di lidah. 14 huruf berada di mana? Berada di lidah. Okey. Okey ke keadaan kat sana? Okey, boleh Ustazah teruskan? Kalau boleh Ustazah teruskan, tuliskan sekarang. Tulis perkataan terus sekarang. Mula sekarang. Terus pula. Mula sekarang. Okey, jom. Ustazah dah nak mula ni untuk bahagian lidah. Ustazah nak mula dah sekarang untuk bahagian lidah. Okey, bahagian lidah. Okey. Okey, bahagian lidah Bahagian lidah, tengok dekat whiteboard ni. Okey. Ni lidah. Okey, nampak Okey, ni lidah. Okey, ni kawasan lidah ni.
Okey, dia ada bahagian pangkal, bahagian tengah, bahagian sisi, dan ini bahagian hujung. Okey, kalau pada model ini, ni model ni lidah ni. Okey, ni bahagian pangkal, ni bahagian tengah, bahagian sisi dia sama ada sisi kiri atau kanan, dan juga bahagian hujung lidah. Okey, bahagian hujung lidah. Okey, yang pertama, huruf yang terhasil di pangkal lidah. Huruf yang terhasil di pangkal lidah. Huruf apa? Huruf yang terhasil di pangkal lidah adalah huruf apa? Qaf dan huruf kaf. Okey, paling hujung ni adalah huruf qaf. Paling hujung ini adalah huruf qaf. Depan sikit huruf apa? Kaf. Depan sikit ada huruf apa? Kaf. Okey, jom kita matikan huruf qaf. Qaf adalah huruf yang kedua bila mati terlantun sifatnya. Okey, ada ataupun qalqalah. Okey, ada sifat qalqalah. Okey, bila mati kena bunyi qalqalah, lantunan tersebut. Okey, jom dengar ustazah baca. Kita baca sama-sama ya. Aqa, iqa, uqa. Ya, lagi sekali. Aqa, iqa, uqa. Lagi sekali. Aqa, iqa, uqa. Okey, seterusnya huruf kaf. Huruf kaf. Kaf bila mati dia ada desiran, dipanggil sebagai hamas. Okey. Tadi dipanggil sebagai qalqalah, lantunan. Ada berapa qalqalah? Sekarang baru jumpa 2. Okey, kaf ini hamas. Okey, hamas apa dia? Desiran, keluar angin. Okey, ak, ik, uk, ak, ik, uk, uktub. Tulislah, uktub. Okey, jadi kalau kita ngaji Quran laju-laju, sempat tak nak bagi hak-hak ni. Sedangkan Al-Quran menuntut hak-hak dia ni. Quran sangat menuntut hak-hak Al-Quran tersebut. Okay, jadi berhati-hati. Okay? Untuk huruf qaf dan huruf kaf, rasa tak ada isu. Okay, boleh kita pergi ke seterusnya. Huruf di tengah. Di tengah ada 3 huruf. Jim, ya, sin. Jim, ya, sin. Huruf jim bila kita matikan, dia adik-beradik dengan huruf qaf. Apa sifatnya? Qalqalah. Jadi kita dah jumpa adik-beradik yang ketiga. Yang pertama tadi ba di bibir, qaf di lidah bahagian pangkal, kemudian jim di tengah. Kawasan lidah bahagian tengah. Jom kita matikan huruf jim. Aj, ij, uj. Hati-hati jangan aj, ace. Itu Jawa. Okey, aj. Ustazah berada kat Kelang ni, banyak makan makanan Jawa ni. Padahal ustazah orang Kelantan, Budu. Tapi dengar bacaan-bacaan pelajar ada yang Jawa-Jawa ni. Di jim dia tu. Jim dia tu. Okay, jim, aj. Muka. Jangan bagi angin keluar sangat. Sebab dia qalqalah. Aj, ij, uj. Aj, ij, uj. Alright. Okay, seterusnya huruf ya. Ai. Okay, tak ada masalah. Huruf shin, ash, ish, ush. Hati-hati. Ash, ish, ush. Tengok ustazah ada keluar lidah tak? Tak ada kan? Ash, ish, ush. Sebab dia huruf jim, ya, shin berada dekat tengah. Okey, berada dekat tengah. Tak ada masalah kita orang Melayu. Sebab huruf jim ni macam huruf J. Hari-hari kita sebut huruf jim, huruf J. Jari, jumpa, jalan-jalan, jambu. Huruf Y pun banyak juga. Skin, cushion, shampoo. Okey, ada. Tak ada masalah. Okey. Jadi pada ustazah huruf jim, ya, shin dan kaf tak ada isu. Cuma qaf bila masuk dalam Al-Quran, mulalah nak hilang sifat isti'la dia tu. Jadi kena hati-hati. Sifat isti'la tu apa dia? Sifat yang tebal. Okey. Beza antara qaf dan kaf. Contoh kaki, kaf. Kalau qaf, qaqi. Qaf beri atas bunyi qa, bukan qa. Qa. Alright. Okey, seterusnya huruf di sisi lidah hanya ada satu saja, sama ada sisi di bahagian kanan atau bahagian kiri. Satu saja hurufnya, huruf itu huruf dad. Ustazah, macam mana nak sebut dad? Macam mana nak sebut dad? Okey, ustazah keluarkan gigi ustazah ni bagi nampak. Ini lidah, okey, bahagian sisi ini bawa ke geraham depan. Tolak macam tu. Tolak macam ni.
Okey, tolak sini atau tolak sini. Ni dia tolak kat situ. Okey, tolak. Okey, bukan dia kona lepe macam tu. Nak mencari geraham tak jumpa. Okey, huruf dad. Okey, dan satu lagi ada kaedah yang dikongsikan untuk menyebut huruf dad. Cuba keluarkan sedikit lidah dan tebalkan, kembungkan muka. Ba. Ba. Bukan ba. Bukan o, bukan tunjuk, bukan muncungkan mulut. So, ramai yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muncung macam tu. Dia huruf dad, dia bukan ba. Okey, bila mati ramai juga terlantun waktu nak sebut huruf dad ni. Fil ard. Ramai baca fil ard. Hati-hati jangan dilantunkan sebab dia bukan huruf lantunan, huruf dad ni. Okey, dia bukan huruf lantunan. Sifat dia sepanjang lidah, istitalah. Termasuk juga dalam sifatnya adalah isti'la, huruf yang tebal. Okey, jadi huruf dad ini memang kena buat latihan betul-betul. Sebab kita tak ada pun dalam sebutan harian kita sila duduk. Saya suka makan bodoh. Tak ada. Dad macam tu. Tak ada. Jadi perlu pada latihan untuk huruf dad. Yang mana latihan nak sebut dad ni waktu mati tu. Cabaran dia. Okey, jadi sangat pentinglah kita mempelajari Al-Quran bersama guru untuk guru dengar dan komen bacaan kita. Okey, kita boleh tengok dekat YouTube, dekat TV. Tapi itu satu hala. Siapa nak tegur bacaan kita? Sebab kita bila kita dengar bacaan kita tak pernah rasa salah. Mesti betul dan perfect. Jadi kita perlu penilai, okey, yang pakar dalam bidang tersebut untuk menilai bacaan-bacaan kita ni. Okey, boleh? Alright. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hujung lidah. Okey, hujung lidah. Okey, sebelum saya pergi kepada hujung lidah, saya mantarakan huruf dad. Boleh ya? Jom sama-sama. Dadan walidadna dad. Nampak tak muka ustazah daripada tak kembung ke kembung untuk sebut huruf dad? Mati. Dadan walidadna minal mudni mudadan walidada. Dad. Hati-hati untuk huruf dad. Sama-sama. Dad. Alright. Okey. Seterusnya hujung lidah. Tengok hujung lidah. Tadi Ustaz kata bahagian yang pertama adalah hujung lidah ke gigi atas, bahagian atas. Ustaz mengambil istilah yang mudah untuk kita nampak dan faham. Boleh ya? Okey. Ni gigi. Okey, ni gigi. Okey, Ustazah tafsirkan gigi atas bahagian atas adalah ni gigi atas. Ni adalah gigi atas. Okey. Ruangan yang dekat gusi itu Ustazah tafsirkan sebagai gigi atas bahagian atas. Okey. Bahagian yang kita potong makan ini Ustazah tafsirkan sebagai gigi atas bahagian bawah. Nak suruh nampak dan jelas. Nak letak kat mana huruf-huruf tersebut. Boleh ya? Okey. Dan kalau bahagian langit depan, Ustazah buka sikit mulut ni. Nampak tak? Okey. Pada langit depan ni kawasan ni. Tu, kawasan tu. Okey, kawasan ni. Okey, kawasan ni bukan kawasan tengah. Ni kawasan ini. Alright. Kita pergi yang pertama, hujung lidah ke lelangit atas bahagian depan. Letak kat sini. Mana gambar Ustazah ni? Okey, ni. Nampak tak? Rasa tak lidah masing-masing? Jumpa tak lelangit masing-masing? Ke nampak kuih akok? Aduh, kalau boleh balik Kelantan kan? Okey. Ni. Okey, letak kat sini. Jom. Okey, untuk huruf di hujung lidah ke lelangit depan ini ada 3 huruf. Okey. Ada 3 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf lelangit depan. Nun, lam, ra. Nun, lam, ra. Nun, lam, ra. Kalau sebut macam betul. Cuba matikan baru kita nampak sebutan kita tu tepat atau tidak. Untuk huruf nun, hujung lidah tolak ke langit depan. Jom sama-sama. 1, 2, mula. An, in, un. Lagi sekali. An, in, un. Sama-sama. An, in, un. Okey, itu makhraj huruf nun. Makhraj yang pertama. Nun memerlukan makhraj yang kedua untuk menyempurnakan sifat dia. Nanti kita akan kongsikan pada petang ini. Sama juga dengan mim. Mim perlukan makhraj yang kedua untuk sempurnakan sifat dia. Okey? Seterusnya huruf lam. Tempat yang sama, jangan alih. Al, il, ul. Lagi sekali. Al, il, ul. Seterusnya. Sama-sama al, il,
Alright. Okay, dan yang terakhir huruf ra. Ra. Huruf ra ni dia ada sifat apa? Takrir, bergetar. Cuma getaran dia tu tidak boleh melampau-lampau. Macam mana nak buat getaran tak melampau? Contoh, getaran kita boleh hasilkan bunyi r waktu kita bagi beras dekat ayam. Okay, ayam kan. Tu kita bukan tolak ke langit depan. Kita tolak ke langit tengah. Jadi yang ni kita nak kena ke depan sedikit. So dia tak nak getaran yang melampau-lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada sampai macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Boleh? Huruf ra. Okey? Tadi 3 huruf nun, lam, ra. Jom matikan ra. Al, ir, ur. Okey? Kat situ huruf ra ni dia ada sifat dia. Okay, sifat tebal dan nipis. Okay, siapa yang dapatkan buku nota tu ada tajuk yang lebih lebih mendalam berkenaan dengan sifat huruf ra ini. Kalau nak kenal tebal dan nipis dia, boleh dapatkan buku ni. Cuma kita tak selitkan dalam slot Ramadan kali ini. So hanya pilih beberapa sahaja. Pilih beberapa sahaja. Okey? Okay, rugi kalau tak dapat buku ni. Dan macam biasa sepanjang PKP kita jalankan seperti biasa juga kelas. Alhamdulillah dan kerjasama semua. Kelas berjalan seperti biasa secara online. Okey, intake baru untuk tajwid sedang dibuka sekarang. Jom. Boleh WhatsApp segera pada nombor yang tertera dekat skrin anda. Okey, boleh? Alright. Okey, untuk seterusnya, hujung lidah ke gigi atas bahagian atas. Ingat lagi tak gigi atas bahagian atas tu kat mana tadi? Gigi atas bahagian atas kat mana tadi? Dekat sini, dekat dengan gusi. Letak dekat situ. Okey, Ustazah buka sikit gigi ni. Ni hujung lidah. Okey, ni dia. Ni dia. Letak kat situ. Okey, jangan letak dekat langit, letak dekat situ. Okey, ada 3 huruf yang ada dekat situ, iaitu huruf ta, dal, ta. Ta ni gigi atas. Okey, ta, dal, ta. Jom tulis di ruangan komen huruf apa? Ta, dal, ta. 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 Dal. Dal. Ta. Ta. Kat mana? Hujung lidah dekat gigi atas, bahagian atas dekat dengan gusi ni. Letak hujung lidah dekat situ. Ni letak dekat sini. Jom kita matikan huruf ta. Huruf ta bila mati sifat dia seperti huruf kaf. Apa sifat yang ada pada huruf kaf ini? Hamas, berangin. Okey, berangin. At, it, ut. At, it, ut. Okey, bukan at, it, ut. Tu ut apa tu? Tak ada at. Dia beza dengan lantunan. Lantunan dengan desiran dua sifat yang berbeza. Dua sifat yang berbeza. Jom tulis di ruangan komen apa huruf yang terhasil di hujung lidah gigi atas bahagian atas. Huruf apa? Jom tulis di ruangan komen. Ta, dal, ta. Dal bukan zal. Dal, dal tak ada titik. Dal tak ada titik. Ta, dal, ta. Ta, dal dan juga huruf ta. Huruf apa? Huruf ta. Ta. Okey, jom kita matikan ta. At, it, ut. Sama-sama. At, it, ut. Okey, seterusnya huruf dal. Ad, id, ud. Ada sifat apa tu kat situ tu? D tu. Okey, padamkan sikit yang ni. Macam tak jelas kan? Okey. Sekali lagi sekali, hujung lidah ini ke gigi atas, bahagian atas ada 3 huruf ta, dal, ta. Tu, huruf ta. Ta tadi hamas. Dal itu sama adik-beradik dengan jim, sama adik-beradik dengan qaf bila mati. Bila berlaku bacaan mati. Bacaan mati itu berlaku sama ada dalam keadaan asal atau mendatang. Okey, dalam keadaan asal atau mendatang. Ada tajuk qalqalah dalam buku tersebut. Rugi kalau tak dapatkan. Dalam tu saya dah detailkan secara ringkas. Detail tapi ringkas. Detail tapi ringkas. Macam mana nak kenal qalqalah, apa pembahagian dia? Nak bezakan antara sughra, kubra dan akbar macam mana? Okey? Apa huruf-huruf qalqalah? Keadaan dia berlaku bila? Alright? Okey, untuk dal dan ta. Dal. Huruf dal, orang Melayu sebut sila duduk.
Sila duduk. Saya tak makan budu. Contoh. Okey. Tapi lahjah Arab, dia bukan macam tu. Kalau sila duduk, hujung lidah kita itu ke langit. Cuba perhatikan. Deh. Kita tolak kat mana tu? Sedangkan makhraj ini bukan tolak dekat langit. Dia tolak dekat gigi. Gigi atas bahagian atas tu dekat gusi. Jadi bunyinya bagaimana Ustazah? Biasa kita dengarkan anak-anak buka YouTube syak dudu tu. Dengar syak dudu. Tapi kita buat latihan untuk dal, bunyinya begini. Syak dudu. Sila duduk. Saya suka makan budu. Tu. Kalau dengar Syekh Amar masak, tengok, dengar sebutan huruf D dia tu. Adakah D ataupun D? Sebab huruf dal ini adalah surah Al-Fatihah. Jom, lagi sekali kita buka surah Al-Fatihah. Ada huruf dal, betul tak? Jom kita buka surah Al-Fatihah. Masing-masing dah ada mushaf, betul? Okey. Okey, tengok pada surah Al-Fatihah ayat yang keberapa? Okey, surah Al-Fatihah ayat yang keberapa ada huruf dal? Jom tulis di ruangan komen. Okey, tulis di ruangan komen huruf dal pada ayat yang keberapa? Okey, yang pertama pada ayat yang keempat. Boleh tengok pada surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Bukan. Maliki yaumiddin. Deh. No. Depan sikit. Sentuh gigi tu. Maliki yaumiddin. Middin. Okey, seterusnya. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu. Ya na'budu. Iyyaka na'budu. Beza dah. Bukan iyyaka na'budu. Budu, bukan budu. Tu makan dengan ulam sedap. Ini na'budu. Kami menyembah. Okey, itu untuk huruf dal. Okey, itu untuk huruf dal. Hati-hati. Pada ayat yang ketujuh tidak ada huruf dal. Itu huruf lain. Okey? Boleh saya pergi kepada huruf ta. Bukan to. Dia tidak menggunakan bibir. Sebab ramai yang menggunakan bibir untuk menyebut huruf-huruf ini. Okey, huruf ta, a. Muka kita tu senyum. Bukan senyum, muka kita kembung. Dan kalau dalam keadaan baris atas pun muka senyum tak ikhlas. Ustazah guna istilah tu pada pelajar-pelajar Ustazah. Okey. Huruf ta pun sama juga dengan huruf dal. Bila dia mati akan terhasilnya sifat qalqalah. Terhasil sifat apa? Qalqalah. Lantunkan. Ta. Ata. Bukan atok. Atok bukan atok. Ata. Ita. Uta. Okay, lagi sekali sama-sama. Ata. Ita. Uta. Jadi maka kita jumpalah cukup 5 beradik untuk sifat huruf qalqalah ini, iaitu huruf ba di bibir, qaf, jim, dal dan ta. Bila terdapat bacaan sukun padanya maka kena lantunkan. Okey, maka kena lantunkan ataupun nak ingat baju dah qata. Ingat baju dah qata. Alright. Seterusnya, hujung lidah ke gigi atas bahagian bawah. Dekat mana bahagian bawah ni Ustazah? Dekat nak potong, dia masih lagi gigi atas. Okey, masih lagi gigi atas tapi bahagian potong ni. Keluarkan sedikit lidah. Letakkan sedikit lidah kat situ. Nampak tak? Sedikit je lidah kat situ. Dekat situ terhasilnya 3 huruf. Terhasilnya 3 huruf. Iaitu huruf apa? Ta. Tambah titik jadi huruf ka. Zal. Tambah titik jadi huruf zal. Ta. Tambah titik jadi huruf va. Kan senang tu. Okey. Nak ingat satu-satu susah. Dia kena susun sebenarnya ilmu ni. Okey. Huruf sa. Huruf apa tadi? Huruf sa. Keluar lidah. Matikan sa. As. Is. Us. Lagi sekali sama-sama. As. Is. Us. Okey. Contoh ayat. Tumma. Kalau kita tak keluarkan lidah, kita akan ambil hak huruf lain. Kita akan ambil hak huruf lain. Okey. Huruf tu tak keluar lagi sekarang. Sekejap lagi dia keluar, saya akan tunjukkan. Okey. Seterusnya huruf zal. Az. Iz. Uz. Dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-7. Jom sama-sama kita tengok. Perhatikan. Adakah kita baca keluar lidah atau tak keluar lidah?
bukan jelirkan lidah. Keadaan yang berbeza tu. Alright. Okey, untuk hujung lidah ke gigi atas bahagian bawah bagi huruf zal. Okey, tengok pada ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. Okey. Siratal ladzi zi. Nampak Ustazah? Zi. Bukan siratal lazi. Kebanyakannya orang baca siratal lazi. Al-lazi ada maksud tak? Kalau ubah huruf ni apa yang berlaku pada solat kita? Kena ingat balik yang tu. Alright? Allazina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ain. Bukan ain. Bezakan. Alright, itu untuk huruf zal. Okey, matikan zal. Iz, uz. Alright. Okey, seterusnya huruf apa ni? Huruf dha. Sama juga. Za senyum. Dha kembung. Tiga satu tempat. Kena keluarkan sedikit lidah. Okey, huruf dha. Biasa kalau kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Okey, bukan astaghfirullahalazim. Azim tu maksud dia apa? Okey. Beza tu. Jadi mungkin sebab itulah kenapa Ustazah ada yang maklum Ustazah, kenapa saya ni dah istighfar tapi tengok anak tu saya makin kuat pukulnya. Kan? Makin kuat pukulnya. Mungkin cara kita nak sebut huruf dha tu, kalau kita sebut dha dalam keadaan marah dan cepat, Allah terbiah kita dulu, tergigit lidah kita. Azim, kita tergigit. Jadi istighfarlah dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah kawal kemarahan kita. Mungkin salah kita letak air dekat hujung meja. Anak yang baru 2 tahun berjalan-jalan cuba capai. Dia rasa itu satu kejayaan. Tapi bila tumpah, kita marah dia. Pukul siap. Jadi dia macam pelik kan. Kenapa kena pukul? Sedangkan dia rasa satu kan. Jadi cubalah menjiwai anak-anak ni. Okey? Jadi istighfarnya sebutkan huruf dha itu tepat pada makhraj. Astaghfirullahalazim. Sadaqallahul azim. Dha. Okey, boleh? Alright, cuma bezakan senyum dengan kembung. Okey, dan tempat yang terakhir hujung lidah adalah di hujung lidah ke gigi bawah, bahagian bawah. Okey, kat mana Ustazah? Okey, ini hujung lidahnya. Okey, ini hujung lidah. Okey, nampak lidah, bahagian hujung, ni bahagian hujungnya. Okey, gigi bawahnya kat mana? Okey, ni gigi atas tadi kita dah settle. Ada 2 tempat. Bahagian atas, gigi atas bahagian atas. Ta, da, ta. Gigi atas bahagian bawah. Ta, za, za. Turun bawah, jumpa gigi bawah lagi ni. Ustazah, gigi tak ada lah Ustazah. Pakai dulu. Okay, gigi bawah ni Ustazah anggap ini bahagian gigi bawah, bahagian atas ke atas ni. Bahagian pemotong. Okey, gigi bawahnya dekat gusi tu. Yang terikat. Jadi letak je hujung lidah tu dekat bahagian yang terikat. Mana gambar ni? Ni. Okey, lagi sekali. Saya tunjukkan. Hujung lidah ke ni gigi bawah ni dekat gusi ni. Letak hujung lidah kat sini. Okey. Kita sebut macam tu sebenarnya. Tapi kita tak sedar. Untuk huruf apa? Ada 3 huruf kat situ. Ni huruf ta. Yang selalu kita ambil hak dia siapa? Huruf sin. Ramai yang ambil hak huruf sin. Nak sebut bacaan pada ta. Jadi hati-hati. Beza sin dan ta, dua-dua muka kena senyum manis. Tetapi satu keluar lidah, satu tak keluar lidah. Kemudian selepas huruf sin, huruf zai. Yang selalu kita ambil hak huruf zai ini pada huruf dha dan huruf za dan huruf dha. Okey. Kita tengok. 3 huruf ni semua ambil huruf zai. Astaghfirullahalazim. Siratal lazi. Tak boleh lah sial zai. Banyak sangat tugasan yang dia kena pikul. Okey, dan yang terakhir huruf apa ni? Yang terakhir itu adalah huruf sad. Sa. Bukan sa. Ingat huruf-huruf kembung adalah a, bukan o. Bezakan. Okey, untuk huruf sin. Okey, huruf apa? Huruf sin, zai dan juga sad. Untuk huruf sin, ada tak huruf sin dalam surah Al-Fatihah? Yes, ada. Ayat yang pertama. Jom sama-sama kita baca huruf praktikal sin pada surah Al-Fatihah. Okey. Ayat 1.
Bis, jangan bisa, bisa, jangan dilantunkan. Bis, bagi angin keluar sebab dia hamas, berdesir, berangin bila mati. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada ayat yang pertama, huruf sin. Yang kedua pada ayat yang kelima. Okey, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, senyum. Jangan nasta'in. Hati-hati, nasta'in. Nasta'in ni pun tengok anak-anak kita. Adakah dia baca nasta'in atau nasta'im? Hati-hati. Dua tempat ni kena tengok sikit. Okey, seterusnya. Ada lagi sin? Tak ada kan? Seterusnya ada huruf sad. Kita buat latihan sad terus. Huruf sad. Ayat yang ke-6. Okey, boleh ke laju ke Ustazah? Boleh ke setakat ini? Okey, kita nak ulang kaji je ni. Nak ulang kaji je. Okey. Huruf sad, okey, huruf sad, tengok ayat yang ke-6. Ihdinassi, bukan ihdinassi. Jangan senyum. Si, senyum ikhlas. Si, senyum tak ikhlas. Adalah tu masalah dia tu. Siratal ladzi, apa ni? Ihdinassi, ihdinassi. Jangan ihdinassi. Rata-rata orang muncungkan kat sini. Dia bukan huruf di bibir, dia huruf di lidah. Hujung lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Ta, si, ra, ta. Tengok tu. Itu je keadaan dia. Alright, seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ila al-akhir al-ayah. Sad, sad, sa. Bukan so. Yang kita rasa susah sangat ngaji Quran tu. Kita terlampau memberatkan apa yang tak patut. Dan memberatkan apa yang tidak patut. Jadi inilah ya huruf-huruf yang terhasil di lidah sebanyak 18 huruf yang mana antaranya ada 15 huruf yang akan kita guna nanti untuk menentukan sebutan tepat menghasilkan bacaan dengung. Tolong ingat poin Ustazah ni. Nanti kita akan jumpa pada siri yang ketiga. Siri yang ketiga kita akan jumpa bacaan nun sakinah atau tanwin. Okey, jadi tolong ingat beberapa tempat ni. Jangan hafal. Lock kawasan dah nampak jelas Ustazah buat contoh tadi. Okey, kuncikan kawasan tersebut, jangan pergi lain. Kuncikan kawasan tersebut. Kita cuba usaha nak dapatkan. Sebab makhraj ni tak sekali. Dia berkali-kali latihan dia tu. Berkali-kali nak dapatkan sebutan tu. Berkali-kali. Jadi macam mana nak buat? Kena ngaji dan ngaji. Paling utama ada guru yang memantau kita. Okey, ada guru yang memantau kita. Okey, boleh? Okey, boleh ke setakat ini? Okey. Kalau boleh, okey, kalau nak Ustazah teruskan, tulis di ruangan komen terus. Okey? Tulis di ruangan komen terus. Okey, kita nak lagi 2 bacaan yang terhasil melalui makhraj ini. Okey, jadi kita dah jumpa tadi, saya tunjuk slide ya. Okey, saya tunjuk slide. Okey. Lidah, okey, huruf anggota yang terlibat untuk menghasilkan bacaan huruf hijaiyah ini adalah yang pertama. Apa dia? Rongga halqum. Okey, jom tulis di ruangan komen. Okey, bacaan yang menghasilkan bacaan huruf hijaiyah apa dia? Yang pertama. Okey, anggota yang menghasilkan bacaan huruf hijaiyah yang pertama rongga kerongkong. Ni, rongga kerongkong ada berapa? Ada 6. Tulis di ruangan komen. Rongga kerongkong. Okey, yang kedua adalah lidah. Ada berapa huruf di lidah? 18 huruf. Okey, 18 huruf. Okey. Dan yang ketiga ada di bibir. Ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Maka 6 campur 18 campur 4 cukuplah 28 huruf hijaiyah yang mana setiap satu menghasilkan 12 pembunyi yang mana hasil daripada kedua-dua angka tersebut menghasilkan 336 bunyi sahaja yang kita nak dalam bacaan Al-Quran. Okey ya? Baik. Okey. Kita teruskan ya. Okey, kalau Ustazah kembalikan kepada gambar rajah asal, siapa yang dah dapat buku tu, tengok kepada gambar rajah asal. Tak lagi, makhraj huruf apa dia? Makhraj huruf adalah nama bagi tempat keluar yang melibatkan 5 anggota untuk menghasilkan 3 bacaan. Bacaan sebutan hijaiyah dah ada 3 tempat tadi. Okey, dah ada 3 tempat tadi.
Okey, iaitu di mana rongga, halkum, bibir dan juga lidah. Okey, sekarang kita pergi kepada bacaan panjang. Okey, kita pergi kepada bacaan panjang. Okey, bacaan panjang. Kalau kita perhatikan pada slide ini, bacaan panjangnya adalah pada huruf alif, waw dan ya. Alif, waw dan juga ya. Apa beza huruf alif, waw, ya di bacaan panjang ini dengan dekat bacaan sebutan huruf hijaiyah? Sebab kita perhatikan, okey, pada bacaan panjang ini ada huruf alif, waw dan ya. Ingat lagi tak dekat makhraj di lidah tadi ada ya juga? Apa beza ya bacaan panjang dengan ya di lidah? Apa beza dua tu? Apa beza waw bacaan panjang ini dengan waw di mana? Di bibir. Okey, jom kita tengok bacaan panjang ini menggunakan anggota apa untuk menghasilkan bacaan panjang tersebut. Okey. Ini slide dia. Okey. Ni rongga mulut. Okey. Alif, waw, ya yang menghasilkan bacaan panjang itu terhasil di rongga mulut. Okey. Untuk huruf alif, waw dan ya, kita akan perhatikan di dalam Al-Quran, alif, waw dan ya ini tidak ada tanda. Tidak ada sebarang tanda, tidak ada sebarang baris. Yang mana kata kuncinya, kalau kita nampak apa-apa huruf yang bergabung dengan salah satu 3 huruf ini yang tidak ada tanda, maka panjangkanlah sebanyak 2 harakat. Sebab apa? Alif, waw, ya di sini job scope dia adalah untuk memanjangkan bunyi huruf sebelum dia. Apa job scope untuk alif, waw, ya kat sini? Nak memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Okey, nak menghasilkan bunyi huruf sebelumnya, memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Dan kita nak bezakan alif, waw, ya ini dengan alif, waw, ya yang berada di lidah dan juga bibir tadi. Alif, waw, ya ini tidak ada tanda. Jom tulis di ruangan komen. Huruf alif, waw, ya tiada tanda. Okey, tiada tanda, panjang 2 harakat. Okey, boleh? Alif, waw, ya. Okey. Tengok dekat whiteboard sekejap. Okey, tadi bacaan panjang. Bacaan panjang terhasil di rongga mulut. Okey, ada 3 huruf. Okey, alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Kalau kita nak tahu fungsi dia ni, pastikan pada salah satu huruf ini tidak ada sebarang tanda. Itu keyword dia. Tolong perhatikan dalam surah Al-Fatihah. Tolong perhatikan dalam surah Al-Fatihah. Susah banyak nak bagi go pada surah Al-Fatihah ni. Okey, tengok pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pada kalimah Allah itu ada bacaan panjang. Cuma tak ditulis, tetapi perlu dibaca panjang. Ini hanya berlaku pada kalimah Allah sahaja. Okey, boleh? Boleh catat pada Al-Quran masing-masing. Okay, jadi tengok kalimah Allah, kalau Rasam Uthmani tidak ada tanda mad padanya. Tidak ada tanda huruf ni. Okay, dia akan letak huruf alif. Okay, alif, waw, ya tu dipanggil huruf mad lah. Mad tu maksudnya panjang. Okay, tengok pada perkataan yang ketiga. Pada ayat yang pertama tu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Mim. Pada mim tu ada alif kecil. Betul? Okey. Jadi, untuk huruf mad ataupun yang menghasilkan bacaan panjang ini, dia ada 2 saiz. Satu saiz besar, alif, waw, ya yang tak ada tanda. Satu lagi saiz yang kecil. Alif kecil, waw kecil, ya kecil ini kepala ha terbalik. Ya kecil itu adalah kepala ha yang terbalik. Jadi kita perhatikan tanda-tanda ini, kalau ada bacalah 2 harakat. Kita takat ni dulu. Saya tunjuk untuk 2 harakat dulu. Macam mana nak cari bacaan 2 harakat. Sebab ada lagi cara nak cari 4 dan 5 serta 6. Sekarang hadam ini dulu. Okey? Nak dapatkan 2 harakat macam mana? Apa-apa huruf yang bergabung dengan salah satu huruf ni dengan syarat tidak ada sebarang tanda. Tidak ada sebarang tanda. Contoh Ustazah bagi perkataan ini. Okey, dengan okey. Okey, nampak ke? Okey. Ni. Okey, perkataan yang pertama.
Okey, ana. Na yang pertama ni, cuba tengok. Alif tugasan dia adalah nak memanjangkan bunyi huruf sebelum dia. Sebelum dia tu bunyi apa? Na. Daripada na satu harakat jadi kepada na dua harakat. Jadi ana. Tak ingat macam mana cara dia ustazah? Tengok ni, alif ni ada tanda tak? Ada sebarang baris tak pada dia? Kalau tak ada, bacalah panjang dua harakat. Kalau dia tak ada, jangan nak baca-baca panjang. Jangan ikat bacaan kita dengan melodi. Kalau ikat dengan melodi, tu yang rasa sedap, betul je ngaji Quran. Laju je bawa. Alright. Adapun yang kedua, okey, ana juga. Tapi na yang kedua ni, panjang ke pendek na yang kedua? Perbanding na yang pertama ni. Ada beza tak dua ni? Ada kan? Yang pertama tidak ada tanda. Yang kedua ada tanda. Bulat. Sukun mustadir namanya. Sukun kecil. Okay, di dalam Al-Quran, kalau yang ada sukun kecil, tak perlu dibaca. Jadi, kalau tak perlu dibaca, Ustazah potong dia. Jadi, boleh baca panjang tak lagi? Dah tak boleh lah. Dia kena baca pendek je kat situ. Ana. Beza dengan yang ni. Ana. Okay, jadi nak baca panjang, cari dia punya point dia tu. Signboard dia tu. Okay, kalau apa-apa huruf sebelum dia tu, bertemu dengan salah satu huruf mat ini, alif, waw, ya, yang tak ada tanda. Ingat poin yang tu. Yang apa dia? Yang tak ada tanda. Kalau ada tanda, dia bukan huruf mat. Dia bukan huruf mat. Jadi inilah perbezaan antara alif, waw, ya yang menghasilkan bacaan panjang dengan alif, waw, ya yang berada di bibir dan juga lidah tu. Okay, bibir dan lidah tu, waw, huruf waw di bibir. Tapi waw dia boleh menghasilkan bunyi sendiri. Wawiwu, wan, win, wun. Adapun yang ni tak boleh. Tugasan dia bukan keluarkan bunyi, tapi memanjangkan bunyi huruf sebelum. Alright? Okey, dan yang terakhir adalah, ini bacaan panjang. Ada berapa huruf bacaan panjang? Alif, waw, ya. Ada 3 sahaja dipanggil sebagai huruf mad. Mad tu maksudnya panjang. Okey? Dan yang terakhir, bacaan dengung. Okey, yang terakhir sebagai penutup petang ini, okey, bacaan dengung, ada 2 sahaja huruf tersebut. Okey, saya tunjuk slide-nya. Okey, bacaan dengung. Alright. Ni. Okey, bacaan dengung ini terhasil di mana anggotanya? Rongga hidung. Ada berapa huruf? Ada 2. Nun dan mim. Ingat lagi tak tadi saya kata nun dan mim memerlukan satu anggota lagi untuk sempurnakan sebutan dia? Okey, jadi kat sinilah rongga hidung. Okey, nun dan mim. Huruf nun dan mim, asal nun adalah di mana? Di lidah. Ingat lagi tak hujung lidah ke lelangit depan? Asal mim kat mana? Dekat bibir. Jadi kedua-dua huruf ini memerlukan makhraj yang seterusnya iaitu rongga hidung untuk menyempurnakan sebutan nun dan mim. Okey. Cuba kita sebutkan na, ni, nu tanpa tutup hidung. Yalah, na, ni, nu, ma, mi, mu. Kalau tutup hidung, ra, sekat. Re, do, ra, re, do. Tak boleh. Jadi, huruf nun dan mim ni sangat-sangat special. Itu sebab dalam tajwid ada tajuk khas. Nun mati, mim mati. Ada tajuk khas. InsyaAllah kita akan ketemu pada esok hari siri yang sesi yang ketiga. Okey, sesi yang ketiga, nun sakinah atau tanwin, insya-Allah. Boleh ya? Moga kalau nak dapat lebih lagi, jom. Jangan lupa kita jumpa lagi esok. Okey, pada hari Ahad, okey, jam yang sama 5 sampai 6 petang. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan sekiranya dapat manfaat daripada setelah ini, kongsikan seberapa ramai yang mungkin, agak lagi ramai yang boleh gunakan waktu sekarang nak menanti buka puasa ni, sama-sama cantikkan penguasaan tajwid. Alright, jom kita tutup dengan doa tilawah. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.